اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, diucapkan terima kasih hadir ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Firstly, saya minta maaf, makan 2-3 hari juga ni tak ada video yang terbaru. Saya sempat untuk upload untuk short pendek saja. Ini kerana kekangan kerja hakiki. Saya minta maaf lagi sekali ya. Apapun, sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya, sama-sama kita berdoa semoga kita semua ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan segala-galanya lah, insyaAllah. Pada mereka yang dalam kesakitan tu semoga disembuh, diangkat kesakitan, diberikan kesembuhan kembali, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah daripada Tamar Jalis, episod yang ke-64 yang bertajuk Orang Berjubah Hitam. Suara di sekitar kubur lama kembali sepi. Tidak ada terdengar suara orang perempuan dan suara kanak-kanak yang menangis. Lelaki yang mendatang kanak-kanak itu meletakkan kanak-kanak itu di atas kubur. Kanak-kanak itu pula kembali menangis dan terus diam bila lelaki itu menyumbatkan susu ke dalam mulutnya. Aku yakin kanak-kanak tu bukanlah kanak-kanak yang betul, beritahu Datuk pada Haji Salim. Tapi macam mana dia boleh menangis pula tu? Tanya saya. Itu bukan suara kanak-kanak tu lah, Tamar. Habis tu suara siapa tu? Tu, suara tu datang dari dalam kubur. Saya terus diam. Dengan serta-merta bulu tengkuk saya mula meremang, tetapi mata saya terus tertumpu ke arah kubur lama. Saya lihat lelaki itu mengeluarkan pisau lalu menikam kanak-kanak tersebut. Suara jeritan kanak-kanak itu melalak. Saya lihat darah dari perut kanak-kanak itu mercik, membasahi pergelangan tangan lelaki yang menikamnya. Suara ketawa dari orang yang mengelilingi kubur lama itu mula terdengar. Bila suara ketawa itu berakhir, terdengar suara orang perempuan mengilai bersahutan dari angkasa. Orang-orang yang mengelilingi kubur lama bertepuk tangan menyambut hilai tawa dari udara itu. Lebih kurang 5 minit, suara ketawa dan mengilai itu berbalas-balas. Selepas itu, suasana di situ terasa sepi. Orang lelaki yang menikam kanak-kanak itu terus berdiri. Dia mendepangkan kedua belah tangannya. Kain hitam yang dipakainya mengembang lebar macam sayap kelawar. Hai Ratu, Raja dahulu. Aku tahu kuburmu kubur Seri Banian, waris terdekat dari selendang delima. Kabarkanlah pada kami, di mana harta keturunan kamu itu disimpan. Suara lelaki itu meninggi. Tidak ada jawapan yang terdengar. Lelaki itu mengulangi perkataan itu untuk kali yang kedua. Tiada juga jawapan yang diterima. Lelaki berjubah hitam itu berjalan atas kubur. Suara lolongan anjing terdengar sayup-sayup. Burung hantu terus menyanyi dengan semahu-mahunya. Angin bertiup dengan kencang. Pokok-pokok di belakang kami bergegar macam ada orang yang menggoyangkannya. Ada lembaga besar dan tinggi melintas di hadapan kami. Jangan tegur, apa yang kamu lihat tu? Datuk memberi pesan. Saya dan Haji Salim menganggukkan kepala. Lelaki yang berdiri di atas kubur berhenti berjalan. Berdiri di hadapan seorang lelaki yang berpakaian semacamnya. Lelaki itu melompat dan melutut di hadapannya. Semua harta itu ada di dalam kubur kami. Kamu tidak boleh mengambilnya. Kalau tidak,
memenuhi syarat. Orang yang berlutut itu bersuara. Apa syaratnya? Kami mahu lidah dara anak sunti, bukannya kanak-kanak. Syarat yang kedua, kami mahu mengacau penduduk di sini. Dan syarat ketiga, kamu semua harus datang ke sini pada setiap tengah malam Jumaat. Selesai saja orang itu berkata-kata, dia terus rebah. Tak ada orang yang mahu menolong untuk membangunkannya. Orang yang mengelilingi kubur lama terus ketawa. Mereka bertepuk bila melihat orang yang rebah bangun dan terus duduk bersimpuh di hadapan lelaki yang berdiri. Syarat dari siapa? Tanya lelaki yang berdiri. Syarat dari aku, raja terawal yang memerintah negeri ini, berasal dari utara. Suara perempuan yang halus dan lunak. Apa pula suara perempuan? Maaf saya ulang ya. Syarat ni dari aku, raja terawal yang memerintah negeri ini, berasal dari utara. Suara perempuan yang halus dan lunak. Dia membuka kain hitam yang menutup kepalanya. Dengan pertolongan cahaya api, wajahnya mudah dilihat. Orangnya berkulit putih, berambut panjang separas bahu. Orang lain yang mengelilingi kubur terus bertepuk tangan macam orang yang dah tak sedarkan diri. Datuk terus mengarah saya dan Haji Salim supaya rapat ke kubur. Kami terus merangkak dengan perlahan-lahan. Berhenti merangkak bila berada di belakang orang-orang yang mengelilingi kubur lama itu. Malam yang kian jauh memburu pagi itu terasa amat dingin sekali. Pokok kecil yang tumbuh sekitar kawasan itu nampak bergoyang disentuh angin. Cengkerik dan katak puru terus melompat, tetapi nyamuk tak ada pula yang datang menyerang kami. Mungkin nyamuk ni takut dengan sinaran api yang marak itu. Bukan orang sini, bisik Datuk pada Haji Salim. Aku pun rasa macam tu, jawab Haji Salim sambil merapatkan dadanya ke tanah. Saya menggaru cuping telinga. Saya terasa terlalu sukar untuk bernafas dalam keadaan niarap. Bau tanah menyucuk ke dalam lubang hidung. Kalau ada semut yang merayap di pipi, tidak boleh ditampar. Semut itu harus ditangkap dan diletakkan atas daun-daun kering. Apa yang mereka buat tu, Tok? Tanya saya pada Datuk. Memuja kubur. Tujuannya untuk apa pula, Tok? Ada macam-macam. Mungkin mereka ni mahu mencari harta karun. Mungkin juga mereka mahu mengamalkan ilmu yang salah. Apa yang harus kita buat, Tok? Menghalau mereka dari sini. Mereka ni tak boleh dibiarkan macam tu. Nanti kita juga yang susah. Syaitan yang dipuja tu akan ganggu kita semua. Saya terdiam. Tidak ada pertanyaan yang mahu saya kemukakan kepada Datuk. Biji mata saya arahkan pada dua orang yang berada di tengah kubur. Saya lihat orang yang duduk berlutut sudah pun berdiri dan dia mengeluarkan botol besar dari dalam kain hitamnya. Botol itu diserahkan pada orang di hadapannya. Bila lelaki itu mendapat botol, tanpa membuang masa, botol itu diketuknya pada batu nisan. Serpihan botol itu diambilnya dan diserahkan pada orang yang baru bangun dari melutut itu. Untuk raja, katanya. Silap. Ni untuk raja ni perempuan ni. Oh, betul. Saya ulang ya. Untuk raja, katanya. Terima kasih. Sekarang kau pula harus melutut. Orang yang berdiri segera melutut. Dan orang yang dipanggil sebagai raja itu menutup kembali kepalanya dengan kain hitam. Apa yang aku mahu adalah darah kamu semua. Orang yang dipanggil raja itu terus bersuara. Dia menyerahkan kembali serpihan kaca pada orang yang berdiri. Salah seorang daripada orang yang mengelilingi kubur lama itu bangun. Dia meletakkan baldi kecil di hadapan orang yang melutut. Dengan tenang, orang yang melutut itu melukakan lengan tangan kirinya dan dia membiarkan darahnya menitis ke dalam baldi. Perbuatan yang sama juga dilakukan oleh orang-orang lain yang mengelilingi kubur lama itu. Bila semuanya sudah menitiskan darah dalam baldi, orang yang dipanggil raja itu terus minum darah itu. Bila selesai berbuat demikian,
Baldi itu diserahkan pada orang lain untuk menikmati rasa darah dalam baldi. Bila upacara ganjil itu selesai, darah yang masih ada dalam baldi dicurahkan pada batu nisan. Orang-orang yang mengelilingi kubur lama terus bertepuk tangan. Makan! Kata orang yang dipanggil raja itu. Semua orang yang mengelilingi kubur lama mengeluarkan daun keladi dari celah ketiak, lalu diletakkan di hadapan. Orang yang dipanggil raja itu mengeluarkan sesuatu dari dalam kain hitam dan meletakkan atas daun keladi yang tersusun di hadapan orang-orang yang mengelilingi kubur lama. Makan! Katanya. Orang-orang yang mengelilingi kubur lama terus membongkok dan menyuapkan sesuatu dari daun keladi itu ke mulut. Upacara itu berlangsung kira-kira 5 minit sahaja. Apa lagi yang kamu mahu? Tanya orang yang dipanggil raja dan terus duduk. Belakangnya disandarkan kepada batu nisan. Matanya pula menatap wajah-wajah orang yang mengelilingi kubur lama. Ilmu yang bertentangan dengan hukum agama, hukum akal, tak mengenal belas sesama manusia, jawab orang-orang yang mengelilingi kubur lama itu serentak. Baik. Setiap kamu yang ada di sini harus membawa lidah anak dara sunti. Kemudian bila lidah itu sudah ada di sini, aku tawarkan untuk memperdaya semua manusia. Cukup tenang, orang yang dipanggil raja itu memberikan jawapan. Datuk dan Haji Salim terus diserang rasa gelisah. Mereka tahu kalau semua orang yang mengelilingi kubur lama itu mematuhi permintaan manusia yang dipanggil raja itu, padahnya akan menimpa gadis-gadis sunti yang tidak berdosa. Ini sudah bahaya ni, rungut Datuk. Memang berbahaya ni, jawab Haji Salim. Saya hanya menggigit bibir. Pelik juga saya memikirkan kenapa Datuk dan Haji Salim tidak mahu bertindak dengan segera. Selain daripada itu, bila mereka merompak waktu malam, tubuh mereka ni sukar dilihat dengan mata kasar. Penjelasan Datuk itu diakui oleh Haji Salim. Bila semuanya sudah mengenakan kesan darah di batu nisan itu ke tubuh, mereka duduk di tempat asal kembali dan terus bertepuk tangan. Orang yang pingsan di batu nisan tidak ada siapa pun yang mahu ambil tahu. Akhirnya, orang itu sedar sendiri. Dia membuka kain hitam yang menutup kepalanya dan wajahnya saya lihat berbeza sekali. Kalau tadi kulitnya putih lembut dengan rambut yang panjang, kali ini wajahnya menjadi sawo matang dan keras. Rambutnya digunting pendek macam tentera yang baru selesai menjalani latihan di pusat latihan tentera di Port Dickson. Dia melangkah longlai ke tepi kubur lama lalu duduk di situ. Saya menguap panjang sebanyak 2 kali. Rasa mengantuk kian terasa. Rasa dingin kian hebat menggigit kulit tubuh. Dan tanpa diduga, Haji Salim terbatuk dengan kuat. Semua orang yang mengelilingi kubur segera bangun. Mereka terus membakar andang daun kelapa. Seluruh kawasan kubur terang benderang. Kain hitam yang membungkus kepala mereka jatuhkan. Semuanya berambut pendek dengan wajah yang bengis. Dalam keadaan yang cemas begitu, Datuk terus melompat dan berdiri tidak jauh dari mereka. Maksiat! Pekik Datuk. Haji Salim dan saya terus berdiri di kiri dan kanan Datuk. Pada mulanya kumpulan berjubah hitam itu mahu menentang kedatangan kami. Tetapi bila mereka melihat Haji Salim melambaikan tangan ke arah hutan tebal, seolah-olah memanggil orang lain keluar dari hutan tebal, membuatkan kumpulan itu berpandangan sama sendiri. Apa yang kamu buat di sini? Tanya Datuk. Tiada jawapan yang diterima. Semua anggota kumpulan itu melangkah setapak ke belakang. Tinggalkan! Saya terdengar suara dari sebelah kanan. Serentak dengan itu, anggota kumpulan tersebut terus menghilangkan diri, meredah pokok-pokok yang terdapat di sekitar kawasan tersebut. Haji Salim terus mengejar mereka dengan harapan salah seorang daripada mereka dapat ditangkap. Namun usaha Haji Salim itu gagal. Kumpulan berjubah hitam itu cukup cekap berlari dalam gelap. Apa yang mereka bawa seperti tempat perasap, daun keladi,
baldi dan botol semuanya sempat disambar untuk dibawa lari bersama. Haji Salim kembali mendapatkan saya dan Datuk yang berdiri di atas kubur. Haji Salim tercungap-cungap. Dengan pertolongan cahaya api, saya dapat melihat peluh menitik dari muka ke atas bajunya. Penat. Haji Salim merunggut. Sepatutnya jangan dikejar tadi, balas Datuk. Itulah silap saya. Sekarang ni apa yang harus kita buat? Kalau kumpulan tu mengamuk, susah kita dibuatnya. Bertenang, masih ada masa untuk kita berusaha. Caranya? Nantilah kita fikirkan. Datuk terus menepuk bahu Haji Salim. Tanpa banyak cakap, kami pun meninggalkan kawasan tanah kubur lama itu. Dan seperti yang diduga, ketika kami menyeberangi sungai mahu pulang ke rumah, hujan turun dengan lebatnya. Titik-titik hujan yang kasar itu disertai dengan kilat dan bunyi guru. Seluruh pakaian kami ni habis basah kuyup. Saya menggeletar dan 2 kali terbuang air kecil. Kencilan seluar kau, Tamar. Berjalan dalam hujan waktu malam memang menyeksakan. Sama ada suka ataupun tidak, saya mesti menjalaninya dengan perasaan yang sabar. Singgah dululah, kita solat subuh bersama, kata Haji Salim bila sampai ke kawasan rumahnya. Tak payahlah, rumah kita ni pun tak jauh lagi. Datuk menolak permintaan Haji Salim dengan tenang. Haji Salim menuju ke rumahnya. Saya dan Datuk pula meneruskan perjalanan. Hari masih gelap. Hujan terus gugur bersama kilat dan bunyi gurau sambung-menyambung. Memang dalam suasana demikian memang seronok tidur, fikir saya lah. Entah apa yang Datuk fikirkan ketika berjalan dalam hujan itu, saya sendiri pun tak tahu. Saya dan Datuk pun sampai di rumah. Pergi mandi dan tukar baju basah tu, perintah Datuk. Baik, Tok. Saya pun masuk ke bilik air. Datuk terus menuju ke perigi. Baru 2 gayung air menjerus badan saya. Saya terdengar pintu bilik air saya diketuk oleh orang yang bertalu-talu. Siapa tu? Aku ni. Aku tu siapa? Nenek kau lah. Dah kenapa kau mandi di rumah, Tamar? Kenapa tak mandi di telaga? Tok yang suruh lah, Nek. Cucu dengan Datuk sama saja. Ada ke patut suruh cucu mandi dalam rumah? Rungut nenek. Saya tersenyum sendirian dalam bilik air. Lepas mandi, saya terus ganti pakaian. Tak lama lagi waktu subuh akan tiba. Nenek melarang saya untuk masuk ke bilik tidur. Dia tahu, kalau saya masuk bilik tidur, solat subuh pasti tidak akan saya lakukan. Apa yang kau orang dapat di kubur lama tu, Tamar? Tu kena tanya Tok lah, Nek. Saya renung muka nenek. Dalam waktu yang sama, Datuk masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di hadapan nenek sebentar. Awak nak tahu ke apa yang kami dapat di kubur lama? Apa dia? Jumpa orang buat kerja maksiat. Kerja maksiat? Ya. Datuk pun terus masuk ke ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara Datuk menjerit. Saya dan nenek menerpa ke ruang tengah. Saya lihat Datuk membongkok mengambil sesuatu dan mencampakkannya keluar ikut tingkap. Apa dia tu, Tok? Hei, daging orang dalam daun keladi. Aku dah campakkan ke tanah. Kenapa yang Tok tak tanam? Dah, tak usah banyak tanya. Suara Datuk keras. Kerana azan subuh sudah kedengaran, saya dan Datuk meneruskan solat subuh. Lepas mayang, saya ikut Datuk bersenam. Hujan ni masih lagi turun, tetapi tidaklah selebat pagi tadi. Pagi itu, Datuk tidak mandi embun. Lebih kurang pukul 9 pagi, hujan berhenti terus. Matahari kembali bersinar. Datuk dan saya berehat di anjung rumah. Dari jauh kelihatan bayang seorang lelaki berbaju putih berseluar hitam datang ke arah kami. Langkahnya cukup laju. Sampai saja di halaman, dia terus memberikan salam. Datuk membalasnya dengan penuh hormat. Silakanlah naik, pelawak Datuk. Orang itu tidak menjawab. Dia terus mengurut-ngurut janggut sejemput di bawah dagu. Satu hal yang pasti, orang tu dia tak berani untuk menentang mata Datuk. Setiap kali Datuk merenung matanya, dia akan segera mengalihkan pandangannya ke arah yang lain.
Rasanya kita pernah berjumpa, tapi ni dekat mana saya tak ingat. Datuk bersuara dengan nada yang riang. Belum pun selesai Datuk berkata-kata, orang itu memalingkan mukanya ke kiri dan terus melangkah tanpa mahu menoleh lagi ke rumah Datuk. Akhirnya hilang dalam sinar matahari yang kian garang. Datuk termenung sejenak. Dahinya kelihatan berkerut macam mengingati sesuatu. Datuk menumbuk lantai sambil berkata, Aku ingat. Apa yang Tok ingat? orang tu pernah datang jumpa aku di rumah ni waktu malam. Masa tu dia memakai jubah sambil membilang tasbih. Siapa orangnya tu? Namanya aku tak tahu, tapi dia pernah memberi amaran pada aku kerana menolong perempuan yang aku jadikan anak angkat. Saya menganggukkan kepala. Wajah Sariah dan ibunya terbayang di ruangan mata. Sudah lama mereka tak bertandang menemui Datuk. Rasa kesal terus juga bermain di hati saya. Kenapa Datuk mesti menerima akibatnya setelah melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan? Saya segera menggigit bibir bawah. Rasa geram terus meluap-luap di dalam dada. Kalau diturutkan kata hati, mau rasanya saya membawa kayu dan memukul batang leher lelaki jahanam itu. Dalam saya berperang dengan perasaan itu, secara mendadak Haji Salim datang. Dia membawa sebilah keris. Datuk mengajaknya untuk naik ke rumah. Haji Salim menolak. Ada apa hajat? Tanya Datuk. Nak mengajak pergi ke kubur lama. Apa pula sebabnya? Hati saya ni berkata-kata, tak puas rasanya kalau tak melihat apa yang ditinggalkan oleh orang-orang maksiat tu. Kalau macam tu, eloklah kita pergi. Datuk pun turun. Saya juga ikut turun. Tanpa memberitahu nenek, Datuk terus menuju ke kawasan kubur lama. Kerana hujan lebat pada sebelah malamnya, kesan air hujan masih terasa di daun kayu dan bumi pun agak lembab sepanjang perjalanan menuju ke tempat tersebut. Biasanya, air sungai ini tak akan naik. Tetapi pagi itu air sungai sudah naik kira-kira 2 kaki. Airnya pula mengalir keruh. Kami terpaksa meranduk air yang keruh itu. Tidak banyak perkara yang Datuk bualkan sepanjang perjalanan itu. Dia asyik membacakan sesuatu. Sebabnya saya berani berkata begitu. Sepanjang perjalanan ini itu, mulut Datuk sentiasa bergerak-gerak sahaja. Setelah melawan arus sungai, kami pun sampai ke seberang dan terus memanjat tebing. Dari situ bergerak menujulah ke kubur lama. Apa yang saya lihat di situ ialah puntung-puntung kayu dan abu yang lembab. Abu sambaka. Kesan darah di batu nisan sudah tidak kelihatan lagi. Semuanya hilang kena air hujan. Datuk dan Haji Salim terus memeriksa seluruh kawasan kubur lama. Mereka terjumpa dengan serpihan terbikar, tempat perasap serta beberapa ketul kemenyan yang bertaburan. Haji Salim mengambil ketul kemenyan itu. Ditelitinya sebentar. Kemudian dicampaknya ke dalam semak. Dah, kita balik saja. Saya terdengar suara Datuk. Ya, tak ada guna membuang masa di sini, sahut Haji Salim. Kami pun melangkah meninggalkan kawasan kubur lama. Bila sampai dekat sungai, kami terdengar suara orang perempuan memanggil nama Haji Salim dan Datuk bertalu-talu. Datuk dan Haji Salim buat tidak kisah dengan panggilan itu. Jangan dijawab, Datuk mengingatkan saya. Kenapa tu? Itu suara syaitan. Suara syaitan? Ulang saya sambil meraba pangkal tengkuk. Ganggu penduduk. Sudah seminggu lebih penduduk kampung Mahdi Upih didakap keresahan. Setiap senja dan subuh rumah mereka ni didatangi orang-orang berjubah hitam yang tidak dikenali. Orang-orang yang berjubah hitam itu mengetuk pintu, terutama waktu solat maghrib. Kalau pintu tidak dibuka, ketukannya akan terus berlanjutan. Kalau dibiarkan, papan pintu itu akan pecah. Bila dibuka, orang-orang yang membuka hanya akan melihat belakang manusia berjubah hitam dalam tempoh beberapa saat sahaja. Kemudian orang berjubah hitam itu akan terus hilang. Kalau yang membuka pintu itu adalah lelaki, dia tidak akan dapat melihat manusia berjubah hitam
tetapi dia akan melihat wanita cantik memakai pakaian serba kuning dengan wajah yang menawan. Kalau direnung lama-lama, wajah yang menawan itu akan bertukar menjadi hodoh. Gigi yang putih menjadi merah macam darah. Kiri kanan gigi akan tumbuh siung. Hidung yang mancung jadi berlubang dengan beberapa ekor ulat. Begitu juga dengan biji mata. Sebelum menghilangkan diri, perempuan itu akan ketawa. Dari mulutnya akan keluar bau yang amat busuk, tak ubah macam bau bangkai. Malam bagi orang luar atau saudara mara yang datang ke rumah saudara mara di kampung itu waktu maghrib. Mereka terpaksa membaca ayat Fatihah dan ayat Qul huwallah serta 2 kalimah syahadat dengan lantang. Bila pembacaan itu betul dan lancar, barulah saudara dan adik-beradik membuka pintu dan mempersilakan masuk. Kalau tidak boleh membaca, anak sendiri pun tak akan dibukanya pintu. Mereka berbuat demikian kerana mematuhi nasihat daripada Haji Salim. Akibat dari undang-undang yang tidak bertulis, kanak-kanak yang belum ke sekolah sudah pun lancar membaca ayat-ayat tersebut. Kesannya memang baik. Sejak undang-undang itu dilancarkan, orang-orang jubah hitam mula berkurangan mengacau para penduduk di situ waktu maghrib. Meskipun kegiatan kumpulan jubah hitam itu berkurangan, tetapi Datuk tidak puas hati. Dia mahu menghancurkan dan melenyapkan kumpulan itu dari mengacau para penduduk. Jadi, tidaklah mengherankan kalau ada setiap masa Datuk berusaha dengan pelbagai cara untuk menghancurkan kumpulan itu. Hari itu, seorang lelaki mengunjungi rumah Datuk. Tetamu yang jadi kenalan baik Haji Salim itu dipersilakan masuk ke rumah dan dia ditemani oleh Haji Salim. "Apa hajatnya?" soal Datuk. Teman Haji Salim yang berasal dari kampung Batang Aceh itu tunduk merenung lantai. Kemudian dia mengangkat mukanya perlahan-lahan merenung muka Datuk dan Haji Salim. "Silakan," gesa Haji Salim. "Saya disuruh oleh ketua kampung Batang Aceh menemui awak. Sebabnya, ada anak dara sunti di kampung mati dicekik orang waktu senja dan lidahnya dipotong," kata teman Haji Salim. "Dari Port Polis?" "Sudah." "Bila perkara itu terjadi?" 2 hari yang lalu." "Jumpa saya ni nak buat apa?" "Nak minta ikhtiarkan supaya perkara macam tu jangan berulang lagi." Datuk menarik nafas panjang. Datuk renung muka Haji Salim. Mereka berbalas senyuman, macam ada sesuatu rahsia besar yang tersembunyi dalam pancaran senyuman mereka. "Baiklah, jaga kampung," nasihat Datuk. Teman Haji Salim minta diri dan pulang. Haji Salim cuma menghantarnya hingga ke kaki tangga saja. Kemudian dia naik ke rumah Datuk kembali. Datuk pula dianjung. "Saya yakin perbuatan itu dilakukan oleh orang yang kita lihat di kubur lama." Silap ni. "Saya yakin perbuatan itu dilakukan oleh orang yang kita lihat di kubur lama." Haji Salim meluahkan perasaannya. Datuk menganggukkan kepala. Lama juga Datuk dan Haji Salim bertukar-tukar fikiran dan pendapat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah untuk pergi ke surau untuk menunaikan solat asar. Selepas solat asar, Datuk tidak pulang ke rumah. Dia singgah di rumah Haji Salim. Haji Salim membawa Datuk melawat ke bahagian tempat dia menempa keris. Datuk terkejut besar bila dia lihat beberapa bilah lembing yang berada di bahagian ujung matanya terlekat buah limau nipis, manakala ulu lembing dilumur dengan tanah liat yang berwarna kuning. "Buat apa ni Haji?" "Ini caranya membunuh orang yang tak makan besi tajam." "Kenapa kita mesti membunuh? Kalau kumpulan jubah hitam itu berniat jahat?" Jawabnya, "Oh, ni ayat dia juga, ya ilaha illallah." "Kenapa kita mesti membunuh? Kalau kumpulan jubah hitam itu berniat jahat?" Jawabnya, "dengan mata lembing lah." Datuk ketawa mendengar cakap Haji Salim. Sebenarnya dia juga ada petua tersendiri bagi mengalahkan orang yang tidak mampan oleh peluru dan senjata tajam. Petua yang diamalkan itu mestilah diiringi dengan pembacaan ayat-ayat suci. Hal itu tidak pula dinyatakan oleh Datuk pada Haji Salim. "Aku yakin
Orang-orang tu tak payah dicari. Mereka akan datang mencari kita. Aku rasa orang tu ada dekat dengan kita, ujar Datuk lagi. Salim merenung ke lantai. Haji Salim merenung kiri dan kanan macam mencari sesuatu. Dia tak nampak ada manusia di situ selain dari saya, Datuk dan dirinya. Awak bergurau ke? Tidak. Saya yakin orang tu ada di sini. Selesai saja Datuk bercakap, ulu lembing yang tersusun itu terangkat sendiri macam ada orang yang mengangkatnya. Ulu lembing itu tersusun kembali seperti asal. Ketika itu juga Haji Salim terlihat bayang-bayang manusia melintas di hadapannya. Awak menggunakan panca indera yang keenam, kata Haji Salim. Tidak. Saya menggunakan gerak rasa dan hati. Sejak masuk tadi, saya terasa ada orang yang bersembunyi di sini, tetapi sukar untuk dilihat. Jelas Datuk. Haji Salim tersenyum lalu menepuk pangkal lengan kanan Datuk. Kebolehan yang ada pada awak dan pada saya, kita satukan sajalah untuk menentang perkara jahat.